Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita masih sambung lagi cerita pasal rangkap isim ya. Rangkap isim, cerita pasal rangkap lah maksudnya. So rangkap ada dua jenis. Satu rangkap fi'il, satu rangkap isim kan. Kalau rangkap fi'il ni kita tak payah bahas. Tengok fi'il di mana, tengok apa ganti nama diri dia, rujuk pada siapa tu kita biasa buat ya. Okay, yang kita fokus lebih kepada rangkap isim kan. Rangkap isim ni bila tuan-tuan jumpa saja, tuan-tuan kena cari mana subjek dan mana khabar dia. Subjek dan khabar. So kita punya fokus masih lagi pasal rangkap isim tuan-tuan ya. Jadi hari ini saya nak jelaskan pada tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak tahu dalam rangkap isim tu setakat mana subjek dia, setakat mana khabar dia. Walaupun pernah saya jelaskan sebelum ni, tapi hari ini kita fokus tentang perkara tersebut. Biasanya saya jelaskan perkara tu sepintas lalu, nak jelaskan benda lain, so saya sekalikan dengan perkara tersebut. Hari ini kita fokus tentang nak cari mana subjek dia dan mana khabar dia. Baik tuan-tuan ya. Yang mudahnya kalau saya bagi contoh dalam bahasa Melayu, sebelum kita masuk dalam bahasa Arab, saya bagi contoh dalam bahasa Melayu dulu supaya tuan-tuan faham konsep dia. Jadi kalaulah dalam ayat tu orang-orang itu adalah pemain-pemain bola. Orang-orang itu adalah orang-orang yang pandai bermain bola, ataupun orang-orang itu adalah orang-orang yang mereka pandai bermain bola. Jadi sebenarnya tuan-tuan, subjek dia ialah orang-orang itu adalah orang-orang yang, sampai situ. Mereka pandai bermain bola, yang itu dia punya khabar dia. Orang-orang itu adalah orang-orang yang. Orang-orang itu orang-orang yang mereka pandai bermain bola. Adalah tu tak ada dalam bahasa Arab. Orang-orang itu ulaika, lepas tu orang-orang yang alladzina, betul tak? Jadi orang-orang itu alladzina, orang-orang yang mereka pandai bermain bola. Itu dia punya khabar dia. Jadi subjek di mana? Orang-orang itu orang-orang yang. Orang-orang itu orang-orang yang. Tapi kalau kita translate dalam bahasa Melayu, orang-orang itu adalah tu tak ada dalam bahasa Arab. Orang-orang itu adalah orang-orang yang. Kalau dalam bahasa Arab, ulaika alladzina. Dia ada dua perkataannya kan. Orang-orang itu orang-orang yang mereka pandai bermain bola. Itu dia punya khabar tuan-tuan. Jadi itu subjek dia dan itu khabar. Kalau pasal baris untuk subjek dan khabar ni nanti saya jelaskan pada pertemuan kita selepas daripada ni. Tapi tuan-tuan, hari ni kita fokus kepada macam mana nak cari subjek dan macam mana nak cari khabar. Jadi sebab baris tu saya tak nak tuan-tuan keliru, sebab kadang-kadang dalam rangkap isim tu subjek dia tu ialah isim yang ada gelaran dan fungsi tau. Macam ulaika kan, orang-orang itu isim tunjuk kan. Alladzina itu pun isim mewakili kan. Jadi itu tuan-tuan tak boleh nak implement baris kan. Saya kata kalau subjek baris asas dia ialah baris depan. Mana tuan-tuan boleh baca ulaika tu tuan-tuan nak tukar ulaiku. Mana ada kita jumpa ulaiku kan? Tak boleh. Jadi subjek ni sebenarnya ialah siapa yang kita nak ceritakan. Kemudian khabar tu ialah cerita kepada subjek tersebut. Kerusi itu. Kerusi itu dia punya subjek lah. Kenapa kerusi itu? Ceritalah sebab dia. Kerusi itu ia dibeli oleh bapa saya contohnya. So ia dibeli oleh bapa saya ialah khabar kepada kerusi itu. Tapi tuan-tuan ingat kalau tuan-tuan jumpa alladzina didampingkan dengan ulaika alladzina, dia dulu tu kita consider dia sebagai subjek. Ataupun kadang-kadang tuan-tuan jumpa ada tambah ulaika hum ashabul jannah. Mereka, orang-orang itu, mereka lagi orang-orang itu adalah satu kita tahulah mereka, dah betul lah mereka, orang-orang itu mereka kan. Lepas tu tambah hum lagi sekali, adalah apa tu, ahli syurga. Orang-orang itu mereka adalah ahli syurga. Jadi orang-orang itu mereka, dua-dua tu kita masukkan dia sebagai subjek, adalah ahli syurga. Itu dia punya khabar tuan-tuan. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau tuan-tuan nampak orang-orang itu ulaika adalah alladzina, orang-orang yang, dua-dua kita masuk dia sebagai subjek. Khabar di mana? Ceritalah tentang orang-orang itu adalah orang-orang yang tu. Lepas tu lagi satu, kalau tuan-tuan jumpa hum tu dilekatkan dengan sebelah daripada subjek tu. Contohnya ulaika hum, ulaika hum, orang-orang itu mereka, itu kita masukkan dalam kelompok subjek. Ini subjek. Kenapa dengan mereka? Adalah orang-orang yang baik. Jadi orang-orang yang baik tu adalah dia punya khabar. Ulaika hum. Dua-dua kita masukkan dalam kelompok subjek. Tuan-tuan Tapi tuan-tuan jangan tanya pasal baris dulu tau. Jangan tag saya tanya, ustaz kata baris dia baris 4. Sabar. Hari ni kita fokus kepada dari sudut makna. Tuan-tuan, sistem Al-Furqan dia kombinasi antara dua perkara. Yang pertama, kita tengok dari sudut makna dulu. Sebab tu setiap kali pengajian kita, saya pastikan tuan-tuan faham ayat tu dulu. Pasal tak?
Setiap kali saya fahamkan, saya bagi tuan-tuan faham ayat tu. Sebab tu dalam kamus Al-Furqan kita, dia ada terjemahan secara mafhum, dia ada terjemahan secara harfiah. Sebab apa? Tujuannya ialah supaya tuan-tuan faham ayat tu dulu mula-mula. Sebelum cerita pasal teknikal, mesti kena faham ayat tu dulu. Tengok macam sekarang tuan-tuan kena faham mana subjek, mana khabar. Itu bukan teknikal, itu ialah dari sudut makna. Tuan-tuan kena tahu dari sudut makna. Sebab tu saya kata yang boleh belajar bahasa Arab Al-Furqan ni orang yang faham bahasa Melayu lah. Kalau tuan-tuan tak faham bahasa Melayu, macam mana tuan-tuan nak belajar bahasa Arab Al-Furqan ni? Sebab yang buat ni semua orang Melayu, tuan-tuan. Khusus untuk tuan-tuan orang Malaysia. Kalau nak convert ke bahasa lain, nantilah kita buat. Yang penting tuan-tuan kena settle dulu. Bagi faham Al-Quran dulu. Orang Melayu, orang Malaysia ni kena faham Al-Quran dulu menggunakan sistem Al-Furqan ni. Kita tengok dari sudut subjek dan khabar. Jadi kita nak bagi tuan-tuan faham ni kombinasi antara kefahaman dan teknikal. Kalau kefahaman dengan teknikal tu dia sealiran, maka kita tak ada masalah. Secara teknikal pun kena, secara makna pun kena juga. Dan ni jarang digunakan dalam sistem pengajian bahasa Arab yang lain. Kalau ada pun saya tak tahulah. Tapi sepanjang saya belajar dulu, secara teknikal dengan kefahaman ni jarang-jarang diimplement. Mula-mula kita belajar teknikal sampai kita boleh faham dia punya secara makna dia sendiri. So ini satu pendekatan yang agak berbeza lah dengan sistem yang lain. Mungkin ada sistem yang sama macam tu, tapi saya tak tahulah. Tapi setakat saya belajar dulu, teknikal dengan kefahaman ni selalunya diasingkan. So tuan-tuan, hari ni kita akan guna surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Tuan-tuan buka surah Al-Baqarah yang awal-awal, muka surat yang kedua tu. Jadi kita akan ambil sebanyak yang boleh. Mungkin kita akan ambil daripada alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna, ataupun kita boleh ambil daripada wazalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi sebaiknya kita ambil alladzina yu'minuna bil ghaib. Daripada situ kita pecahkan dia punya subjek di mana, khabar di mana. Kalau jumlah tu ialah jumlah fi'liyah, kita bahaskan juga sikit, tapi kita fokus kita kepada rangkap isim, cari subjek dan khabar. Nanti di ujung tu nanti saya bagi tuan-tuan dia punya quiz. Nanti tuan-tuan jawab, tengok tuan-tuan faham ke tidak apa saya jelaskan hari ni. Okey, sebentar